Assalamualaikum dan selamat pagi ya rakan-rakan. Semoga semuanya baik-baik. Saya Sukani Napiah, pengasas kepada Pump Empire. Hari ini saya nak share sikit lebih detail tentang pergerakan 1 2 3 ya. Penting ya pergerakan 1 2 3 ya. Uh, Kalau kita nak berurus niaga dalam forex ni, kita kena faham konsep manipulasi, manipulation. Dan pergerakan 1 2 3 ni sebenarnya bersangkut paut dengan pergerakan manipulasi. So untuk kita tahu macam mana big player melakukan manipulasi, dan untuk kita nak elak manipulasi tersebut, kita kena faham pergerakan 1 2 3 ya rakan-rakan ya. Okey, secara asasnya pergerakan 1 2 3 ni, satu tu tengok kat ni kan. Inilah satu, tengok ni ya. Satu yang hijau ni, nampak ni? Itu panggil build up ataupun market ranging dalam range yang kecil lah. Selalunya waktu pagi ya berlaku kan. Dan pergerakan dua tu manipulasi. Dia manipulate kita dengan selalu dia selepas pergerakan satu ada build up tu, wajib ada pergerakan yang besar. Pergerakan yang besar tu adalah pergerakan manipulasi. Dan warna merah tu manipulasi lah. Dan pergerakan yang ketiga tu, yang warna biru tu, itulah pergerakan real movement. Kita nak trade sebenarnya pada real movement saja. So video ni saya akan bahagi kepada dua bahagian, part 1 dan part 2. Part 1 ni saya nak ceritakan tentang build up saja ataupun market ranging yang nombor 1 tu lah. So saya bagi tahu untuk kita nak elak daripada big player untuk manipulasikan kita, kita kena faham pergerakan 1 2 3 ni. Kena faham pergerakan 1 2 3 ni ya rakan-rakan. So kita tengok secara asas dululah pergerakan 1 2 3 ni kan. Ni satu ni build up. Corak pergerakan utama ialah yang terdapat dalam pasaran efek ni. Terdapat di dalam pergerak H1, dalam H4 daily, semua ada. Dengan memahami corak ni, inilah kunci untuk kita memasuki pasaran. Dan kita kena gabungkan juga dengan kefahaman ada. Kefahaman ada itu ialah kefahaman untuk mengetahui arah pasaran market ya. Declining, advancing, accumulation dan distribution. Ada 4 pasar. Saya dah tunjuk dalam video tu ya, video sebelum ni kan. So kita kena gabungkan pergerakan 1 2 3 ni dengan kefahaman ada ya. Dengan adanya interaksi ni, arah market dengan pergerakan 1 2 3 ni, maknanya dia anda faham, kita faham pergerakan 1 2 3 kan. Dengan kefahaman ada, insya-Allah urus niaga kita, trading kita lebih mudah dan santai kan. So insya-Allah ya. So kena faham betul-betul tau pergerakan 1 2 3 ni. So tengok ni, Bu 2 3 real movement nombor 3 tu kan. So hari ni untuk video ni kita nak bincangkan apa itu build up. Build up ni terdapat di semua time frame. Kalau saya merujuk pada time frame H1 lah. H1 dan ke atas, H4 daily, weekly kan. So ni H1, nampak tu? Selalunya build up dekat H1 ni dia berlaku di waktu pagi. Tengok dia macam susun butter tu kan. Itu ni dimasukkan bu ataupun build up. Tengok ni dekat H4 ni dia susun butter, nampak ni. Tapi kalau H4 dia punya size tu rangingnya lebih besar lah kan, betul tak? Itu dipanggil build up. Sama juga daily macam ni. Tengok apa dia cakap, bila ada build up, sesuatu pergerakan yang besar akan berlaku nanti. Sini pun build up juga ni. Build up juga ni kan. So kalau kita merujuk dekat H1, build up tu di waktu pagi ya, pukul 5 ke 10 pagi. Sebenarnya kita tak nak masuk dekat build up ni. Kita tak nak masuk entry market di pasar build up ni ya. Bahaya. Apakah itu build up sebenarnya? Sekejap saya bagi nak hilangkan ni build up ya. Titik permulaan sebelum big player melakukan pergerakan pasaran yang seterusnya. Maknanya dia, inilah
pergerakan permulaan yang dilakukan oleh big player, sebelum dia melakukan pergerakan 2 dan pergerakan 3. Zon ini di mana big player melakukan perniagaan dua hala dengan pembeli dan penjual, buyer dan seller. Kita kena faham pada fasa ni big player ambil order kita. Contohnya kalau saya buy, dia ambil buy order saya. Kalau you sell, dia ambil sell order kita. Big player ni ataupun LP ni hanya memakan komisen saja. Tapi cuba bayang kalau transaksi satu hari tu 3 trilion, 7 trilion, 6 trilion, dengan makan komisen saja, mereka dah membuat keuntungan yang paling banyak lah, trilion satu hari kan. Pada masa ni kan, big player buat keuntungan dengan risiko yang rendah. Buy, sell, buy, kita buy, dia ambil juga, kita sell pun dia ambil juga. Itu tugas pertama bank ni kan. So BP dapat menggunakan masa ni untuk menilai. Pada pasar ni dalam gerakan satu ni dia tengok siapa yang banyak, siapa yang sell, siapa yang buy. Pada pasar ni dia kumpul seller dan buyer dia kumpul je daripada pagi sampai ke tengah hari. Ada yang buy, ada yang sell. Dia tengah access. Siapa aku nak makan ni, siapa aku nak ambil dulu ni. Itu yang terjadi. So selepas yang pasar satu ni ataupun build up ni, big player akan melakukan pergerakan nombor 2. Inilah yang menyebabkan retail trader akan loss dalam pasaran. Tengok so ada tekanan seller. Kat sini ada, ni pagi ni ada yang sell, ada yang buy. Berapa bilion ni, berapa trilion ni satu dunia buy dan sell kat sini. Dia tugas dia ambil order kita. Dia sell, kita sell, dia beli. Dia buy pun kita beli. Dia makan komisen ni dekat fasa ni. So adalah dilarang kita untuk entry pada fasa ni. Kalau kita masuk fasa ni, masalah pada kita nantilah. Sebab kita tak tahu pergerakan nombor 2 tu kat mana. Tu penting. Dan kenapa Bu ni penting, build up ni penting? Kalau kita dah faham Bu ni ia membantu trader untuk menjangka tingkah laku pasaran market akan datang. So kalau kita dah faham, kita tengok dulu, jangan masuk pasaran. Dan memberi isyarat kepada trader bahawa akan berlaku pergerakan market yang besar. Maknanya dia selepas Bu ni kita bagi tahu kita punya mindset, selepas ni ada pergerakan yang besar, buy ataupun sell. Contoh dia tadi kan, kat sinilah ada buyer, ada seller. Kita tengok market tu buy. Selepas Bu ni. Apa kita lihat daripada seller? Semua seller ni dah stop loss ataupun MC account. Itulah. So berhati-hati So memberi info kepada trader bahawa BP telah memulakan kerja mereka untuk menjana keuntungan dalam pasaran. Bila kita tengok Bu, kita tahu. Maknanya dalam pasaran tu big player dah masuk dalam pasaran. Just get ready, be prepared. Dia nak buat movement. Bu adalah asas semua kerangka pasaran yang menentukan pergerakan harga di masa depan. Dimasukkan harga masa depan tu, harga itulah, selepas itulah, itu pergerakan 2 dan pergerakan 3 tu kan, yang real movement tu kan. So kena faham trader. Kita tengok ni. Ni Bu. Ini Bu yang warna biru ni, tengok dia buat lepas Bu, apa dia buat? Dia buat pergerakan naik atas. Apa terjadi pada seller kat sini? Seller kat sini ni sebenarnya seller kat sini pun dah terlanggar stop loss, ataupun kalau dia full margin pun dah MC account. Market naik kat sini kan. So apa yang terjadi kat sini? Inilah pergerakan nombor 2. Bila dia naik, yang buyer ni seronok lah. Buyer pula tak ambil tak ambil pula TP, take profit. Apa yang terjadi? Market turun balik. Sudah terganggu emosi buyer kat sini. Itu yang terjadi. And then seller kat sini tadi buy pula. Dua-dua terkena. Yang buyer pun terkena, yang seller yang buy pun sini terkena. At the end of the day, buyer seller yang di peringkat awal ni, yang di Bu ni, account semua dah MC. Jadi buat naik atas sikit, dia sell balik. Inilah pergerakan real movement. Itulah rakan-rakan So saya harap rakan-rakan faham pergerakan 1, 2, 3 ni. InsyaAllah nanti saya akan terang balik di bahagian video nombor 2, pergerakan 1, 2, 3 ni,
real apa ni manipulative movement dengan real movement, ya. Kenanya kita kena elak daripada memasuki pasaran di ataupun di build up, kerana kita tak tahu arah. Kalau kita tahu arah, pentinglah. Tapi pentinglah sebab rakan-rakan kita dah tahu macam mana kita nak tahu arah. Kita menggunakan kefahaman ada, dengan EMA 20 dan EMA 50. Okey guys, insyaAllah kita jumpa lagi di video akan datang, part 2, bahagian pergerakan 1, 2, 3 ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.